Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walillahil izzatu li rasulih. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ruang dan peluang satu hari lagi, alhamdulillah, untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita selama ini, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang Allah berikan kepada kita dari segi nikmat, kekuatan, rahmat dan sebagainya, kesemuanya ini akan memberikan kebaikan, dan begitu juga akan membawa kita lebih makin tunduk, makin kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rapat, makin untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pastinya tuan-tuan, seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, janji daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu bersyukur pada aku, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambahkan lagi nikmat ke atas diri kita, tuan-tuan, mudah-mudahannya. Sebab tu syukur ni sebenarnya dia merupakan antara perkara yang payah sebenarnya untuk kita buat. Sebenarnya payah sebenarnya nak kita buat, kita nak syukur ni. Sebab tu orang kata selalu disebutkan juga, kata pada diri kita diingatkan bahawa amat sedikit sangat-sangat daripada kalangan manusia ni yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sikit sangat daripada hamba-hamba aku yang sentiasa bersyukur pada aku, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hakikatnya tuan-tuan, sebagai manusia ni dalam banyak keadaannya kita lebih banyak merasa bahawa apa yang ada pada diri kita ni kita punya. Kita rasa kita sihat ni pasal kita lah yang kata makan suplemen, kita lah yang pandai jaga kesihatan, kita ada kekayaan, kita ada harta pasal kita yang pandai mengusahakan, kita boleh melakukan sesuatu dan sebagainya tadi tu pasal kita yang boleh merancang dan sebagainya. Jadi kita terlepas pandang bahawa segala-galanya itu hakikatnya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah permulaan sekali tuan-tuan, asas yang paling asas sekali pun kita tak akan mungkin boleh jadi sihat, kita tak akan mungkin boleh jadi kaya, kita tak akan mungkin boleh merancang dan sebagainya kalaulah asas yang paling asas apa dia? Allah tak berikan kita nyawa dan Allah tak berikan kita oksigen pun sebenarnya. Memang kita tak boleh buat apa-apa pun tuan-tuan. Itu asas yang paling asas pun. Sebab kalau untuk kita berfikir pun kita kena ada oksigen, kita kena ada nyawa, kita ada yang namanya orang kata udara terlebih dahulu. Kita nak merancang pun kita kena sihat terlebih dahulu, kena datang juga dengan oksigen terlebih dahulu. Kalau tak ada, serba-serbi semuanya tak ada. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang sebab manusia ni dalam banyak keadaannya kita lebih melihat kepada yang dekat kita, walaupun kita tahu ada yang hakikat, tapi begitu juga kadang kita terlepas pandang. Jadi sebab tu kita selalu ingatkan, tegaskan pada diri kita bahawa segala-galanya ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sangat-sangat saya tegaskan pada diri saya yang bercakap dan dengan rendah hati pada tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan, syukur sangat-sangat. Kebetulannya ialah pastinya aturan Allah Subhanahu wa taala 112021 tuan-tuan, pada hari ini Jumaat Al-Mubarak Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah kita orang kata dah berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ialah walaupun namanya tahun miladiah ataupun tahun Masihi, yang kata mungkin ada sebahagian kata bukan untuk kita sambut dan sebagainya. Ya benar, kita bukan nak sambut pun tahun baru ni, tak ada.
tetapi kita hanya menggunakan saja tahun-tahun ini, tidak lebih daripada itu tuan-tuan. Kita hanya menggunakan saja, tapi tak ada sebarang kepercayaan untuk kita menerimanya di sebalik kata hari-hari ini, tak lebih daripada itu. Namun begitu juga kita menerima dari segi penggunaan. Tapi tak adalah sampai ada sebahagian orang kadang-kadang dia kata kena tolak langsung dan sebagainya, tak adalah. Kadang-kadang kalau dia tolak-tolak pun kadang-kadang bila dia tolak tu kadang-kadang kalau kita tanya dekat dia tarikh lahir dia dalam hijrah pun dia tak tahu kadang-kadang. Kan dia tolak tahun Masihi ni, tapi kalau ditanya tarikh lahir hijrah dia pun dia tak tahu. Kan tuan-tuan tahu kan tarikh lahir hijrah, tuan-tuan tahu tarikh lahir dalam hijrah, tahu tarikh lahir dalam hijrah, tahu tak? Tahu? Tak tahu juga. Okey. Jadi maksudnya ini sekadar lebih kepada persoalan tarikh saja, takwim saja. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang digarang bila digarang dia kata miladiah ni kita tolak tepi, yang masihiyah ni kita tolak tepi, kita pakai yang Islam aja. Tapi katakan dalam Islam, tapi yang tarikh lahir hijrah dia pun tak tahu. Tadi garang kan. Jadi kena check jugalah. Boleh tuan-tuan cari je. Buka dan kata minta pada anak-anak ke atau kita sendiri ke dan sebagainya. Masuk je lah dekat Google tadi tu, kat internet tadi tu, buka je lah calendar converter. Buka lah kat situ calendar converter. Type lah orang kata tarikh Jojorian kita, tarikh kita Masihi kita, convert, tukarkan dia kepada hijrah kita. Lepas tu tukarkanlah semualah. Kita punya tarikh nikah kita dulu ke, tarikh lahir mak ayah kita dulu ke dan sebagainya. Lepas tu tukarkan dia. Lepas tu raikanlah. Jangan lepas tu tahu, lepas tu buat tak tahu je pula. Lepas tu kita raikan dia, ikutlah. Kalau betul-betul kita nak, kita ikutkanlah. Jadi kalau itu yang terbaik, itu adalah lebih baiklah dalam banyak keadaannya lah. Kalau kita boleh buat, insyaAllah boleh cari balik. Semua tarikh-tarikh yang lepas-lepas semua boleh cari balik, insyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Ringan-ringan saja pagi ini, insyaAllah secara ringkas saja tuan-tuan. Kita berada pada satu tahun yang mana tahun lepas, yakni 2020, tahun yang agak mencabar tuan-tuan. Yang pastinya ialah untuk kita sedikit muhasabah, paling-paling tidak pastinya untuk diri kita dan untuk kita pergi ke hadapan, sebab Islam ni pada dasarnya adalah satu agama yang bersifat proaktif, satu agama yang kita sifatkan orang kata bersifat komprehensif, dan satu agama yang bersifat responsif. Inilah Islam yang kita anuti, yang kita pegang, tidak semata-mata sebagai satu agama sahaja, tetapi ianya juga merupakan sistem dan juga cara hidup kita sebagai manusia yang selari dengan fitrah manusia. Inna din indallah al-Islam. Sesungguhnya agama inilah sebenarnya satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ad-din dia lebih merujuk kepada sistem. Dia bukannya sebagai satu agama semata-mata, tak. Sebab dia kata merupakan satu ikatan yang mana dia mengikat manusia dalam semua keadaan, dalam semua perkara. Baik. Jadi kalau kita melihat dalam konteks yang ini tuan-tuan, kalau kita boleh nampak ianya mengikat dalam semua keadaan, bermaksud setiap pergerakan kita ada sistem dan ianya perlu difahami dalam keadaan yang baik. Tahun 2020 yang pastinya tuan-tuan, kita nampak gayanya seolah-olah kalau dipandang pada satu sudut, kita macam tak banyak sangat perkara yang kita lalui. Sebab mungkin dengan PKP-nya, MCO-nya mungkin secara tak langsung, PKPB, PPP ke apa ke dan sebagainya tuan-tuan, pelbagai istilah. Tetapi yang pastinya satu perkara yang kita kena pegang baik-baik tuan-tuan, segala-galanya adalah dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ada sebahagian untuk mengatakan bahawa ini adalah pandemik ke dan sebagainya. Ini terpulanglah pada manusia, terpulanglah. Nak katakan dia teori ke, ada aturan manusia ke apa ke, terpulang. Tetapi yang pasti daripada sudut kita, daripada sudut agama kita, kesemuanya ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukannya macam Syiah apabila adanya fahaman al-bada. Al-bada ni maksudnya ialah pada ketika berlaku seolah-olahnya Allah baru tahu. Oh, ada Covid. Tak. Kita bukan macam tu. 50,000 tahun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla ay yakhluqas samawati wal ard.
50,000 tahun sebelum berlakunya, kita katakan, orang kata sebab 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah kita katakan dah tetapkan dah kadar ataupun ketetapan apa yang akan berlaku di alam ini sampailah hari kiamat. Jadi bermaksud cerita Covid ni sebenarnya pun dah ada dah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim, Al-Khabir, Al-Muhit, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan benda baru. Benda baru tu kat kita, tapi pada Allah Subhanahu wa taala Allah Maha mengetahui. Kita bukan macam tadi, kita bukannya ada fahaman al-bada, yakni berlaku barulah Allah tahu. Oh, benda ni baru jadi pada manusia. Tak ada. Kita bukan macam tu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui, Allah Maha khabir, teliti Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Jadi kalaulah kita nak mengistilahkannya sebagai pandemik dan sebagainya, itu pada sudut kita, itu bukan pada sudut Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sesuatu yang pada sisi Allah Subhanahu wa taala kenapa ianya orang kata ianya dilalui oleh kita pada tahun lepas, terutamanya lah 2020 ni yang lepas. Baik tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara pertamalah kalau pada pandangan saya lah tuan-tuan, untuk kita muhasabah, terutamanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tahun lepas, terutamanya bila kita lalui dengan Covid, terutamanya Covid lah. Saya tengok banyak kita berkaitan dengan Covid, dan kemudian bila baru-baru ni dalam 2 minggu yang lepas, terutamanya bila isu dengan kartel atau kata dengan isu daging halal dan sebagainya tuan-tuan, saya nak simpulkan dengan 3 perkara sajalah. Wallahu alam, ini pada perspektif saya secara ringan sajalah untuk pagi-pagi ini tuan-tuan. 3 perkara lah, kata mungkin untuk kita bawa muhasabah pada diri kita, untuk kita bawa ke hadapan. Pertamanya ialah tuan-tuan, ialah untuk kita bawa atas dasar iman. Untuk kita melihat, kita muhasabah atas dasar iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita kena bawa sungguh-sungguh. Kita kena perkukuhkan iman kita, kita kena perkukuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat tuan-tuan, sangat-sangat. Semua orang tahu tuan-tuan. Kita tahu kita beriman dengan Allah, semua orang tahu memang akan adanya hari kiamat dan sebagainya. Tetapi tak semua orang boleh rasa tuan-tuan. Mungkin juga kita. Sebab iman yang sempurna tuan-tuan, dia akan membawa kepada sampai pada satu tahap dia boleh bawa pada perasaan ataupun dia boleh rasa kepada muraqabatullah. Muraqabatullah. Ayat 1 An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yakni adanya muraqabatullah. Apa maksud muraqabatullah? Yakni pengawasan Allah. Tak semua orang boleh rasa tuan-tuan. Tak semua orang boleh rasa. Semua orang beriman dengan Allah. Semua orang tahu Allah Maha hati, Allah nampak, Allah tahu dalam kepala, walaupun tak berbunyi, tak bertulis, tak berhuruf, dalam hati, tak berdetik dan sebagainya. Al-Khabir, Allah dia tahu. Tapi tak semua orang boleh rasa Allah sentiasa perhati dia. Tak semua orang boleh rasa. Lagi-lagi pada ketika dia seorang-seorang. Tak semua orang boleh rasa tuan-tuan. Sebab semua cerita-cerita yang kita dapat selama-selama ni tuan-tuan, yang kita mengatakan berlaku, kalau contohlah kita nak kait dengan cerita pasal daging ke dan sebagainya tuan-tuan, itu semua ceritanya satu. Ya betul, mungkinlah kita nak cerita pasal sistem ke, pasal rasuah ke dan sebagainya. Saya tak nak ulas yang tu lah. Yang itu biarlah orang kata agensi yang terlibat tadi itu, biarlah mereka yang ulas. Kita nak ulas daripada sudut apa yang saya boleh ulas. Baik. Tuan-tuan, tak mungkin orang yang benar-benar dapat rasa Allah sentiasa perhati dia boleh buat rasuah. Tak mungkin. Sebab CCTV Tuhan, namanya malaikat ada. Ni anggota badan kita yang duk sentiasa perhati.
surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha dan sebagainya. Kalau kita tengok pada tafsir, bumi yang kita pergi duk bergerak ni akan bercakap pada Allah. Dia akan bagi tahu sekian waktu, sekian tempat, engkau buat ni, engkau buat ni, engkau buat ni. Tak mungkin dia akan buat sesuatu yang buruk. Tak mungkin. Itu belum cerita Allah yang Maha mengetahui. Kita baru cakap undang-undang keterangan Tuhan. Maksudnya apa? Seolah-olahnya macam CCTV Tuhan, duk sentiasa mengawasi dia. Tak mungkin orang yang boleh rasa muraqabatullah, dia boleh rasa semua tu sedang perhati dia, dia akan buat rasuah. Tak mungkin. Tak mungkin. Walaupun dia adanya isolation, dia isolate diri dia daripada orang, tak mungkin dia boleh berani buat. Sebab dia tahu Allah sedang perhati dia. Itu je cerita dia. Sebab tu iman dia bukan sekadar percaya je, tapi iman akan membentuk accountability. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, banyak Nabi kain dikata kat situ apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ila akhir hadis. Nabi selalu kait, Nabi selalu ganding dengan dua benda. Pertama, Nabi kata barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia beriman dengan Allah, dia percaya dengan Allah. Tetapi macam tu juga kadang-kadang dia terlepas dengan yang namanya apa? Hari akhirat. Bila cakap berkaitan dengan hari akhirat, is about accountability. Dia berkaitan dengan kebertanggungjawaban dengan apa yang dia buat sekarang. Ceritanya nanti ke akhirat untuk dibalas semula. Dia berani tak nak bertanggungjawab dengan apa yang dia buat sekarang? Tuan-tuan, kita tak payah pergi jauh lah tuan-tuan. Kadang-kadang dengan apa yang kita buat dekat dengan kawan-kawan kita, dengan jiran-jiran kita, kan? Dengan orang kata biras kita, dengan anak-anak kita, mak mertua kita, apak mertua kita ke dan sebagainya, kan? Itu saja dah cukup dah. Tak payah pergi jauh sangat lah. Yang diorang lah satu hal lah. Yang kita ni juga ni, kan? Besan dengan besan, tu pun satu hal ke tu? Tu pun bahasa mudahnya antara perkara-perkara yang kalau kita boleh perasan sungguh-sungguh, itu adalah muraqabatullah. Semua orang beriman, kita semua beriman pada Allah. Tapi adakah pada setiap saat dan ketika kita boleh rasa pengawasan Allah? Boleh rasa tak? Kalau boleh rasa, tuan-tuan, percayalah, selamat sistem ni. Tapi kalau tuan-tuan bayangkan, saya pun terperanjat. Saya rasa mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan pun terimalah juga kan. Orang kata yang video klip berkaitan dengan kalau cerita daging tu, kan, kata bila dua wartawan yang keluar dekat TV3 tu, dah keluar, boleh sebut dah, keluar kat TV3. Saya tengok pun sebenarnya tak berapa kena je. Ada wartawan tu yang kau panggil lah agensi, kan, wartawan panggil tak kena lah. Kita minta Allah pelihara dia orang lah tuan-tuan, tu bahasa mudah dia lah. Bila ceritanya bila sampai 40 tahun, Allahu Akbar. Orang bayangkan macam mana 40 tahun sistem tu. Bayangkanlah, saya tak terbayang sebenarnya 40 tahun ni. Maksudnya satu benda yang dah rooted, benda yang dah berakar umbi sebenarnya. Kalau ceritanya mungkin 5-10 tahun boleh tahan, itu pun dah cerita lama dah tu. Tapi 10 tahun tu tuan-tuan, kalau benarlah sampai pada satu tahap macam tu, macam mana cerita makan tuan-tuan, kan? Semalam ada satu wartawan, ada satu reporter petang telefon saya, dia minta saya ulaslah sebahagian untuk paper, untuk keluar. Okeylah, tak apalah, saya ulaslah. Tapi peringkat awal tu berkaitan dengan persoalan rezeki, keberkatan rezeki. Okeylah, tak kisah. Cerita. Lepas tu ujung cerita dia kata, Ustaz ulas sikit pasal rezeki daripada cerita daging ni. Allah, kata pandai pula kau letak soalan belakang. Tanya pula pasal dia kata, biasalah Ustaz, adalah sikit-sikit pasal daging ni, wartawan dia kata tu. Okeylah, tak apalah. Tuan-tuan, kita jelas tuan-tuan, kita dalam agama kita kan, benda bila namanya haram tuan-tuan, kita halal ni dia bukan semata-mata cerita makanan tuan-tuan. Saya rasa semua orang pun maklum lah. Kita tegaskan sangat-sangat lah tuan-tuan.
Dia bila kata makanan ni, dia sebenarnya bukan cerita, halal ni bukan semata-mata tuntutan untuk makanan lah. Ceritanya dia sampai cerita neraka, tuan-tuan. Dia ceritanya sampai cerita syurga. Kan? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, tuan-tuan, riwayat Ahmad pun ada dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, kata Nabi SAW, semua daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka daging tu fannaru aula bih, atau kama qala. Daging tu adalah yang layaknya untuk dijamah hanya cuma neraka saja. Neraka saja yang boleh jamah, kita mengatakan daging-daging yang haram. Tuan-tuan, kita tahu kan, tadi imam kita pun baca, alhamdulillah seronok saya dengar kita baca surah As-Sajdah tadi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuan-tuan, sebahagian daripada manusia nanti bila dah sampai kat sana, tuan-tuan, di padang mahsyar, Tuhan, kami dah nampak, kami telah diperlihatkan, absarna, kami telah diperlihatkan, kami dah dengar dah sekarang ni, pulangkanlah balik, kami nak buat kata amal yang saleh dan sebagainya. Tuan-tuan, dah tak sempat lagi dah. Ayat Al-Mulk kita biasa baca juga kan, tuan-tuan, kan? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia orang duk cakap, kalaulah dulu kami dengar, kami fikir, kami ikut, ma kunna fi ashabis sa'ir, taklah kami masuk dalam neraka. Kita dengar, tuan-tuan, kita dengar ceramah, kita dengar tazkirah, kita ikut dan sebagainya, tapi kadang-kadang hati, kadang-kadang kita tak ikut. Kadang, tuan-tuan, saya tak kata, tuan-tuan, yang poin saya sekarang ni ialah terutamanya ni, dalam cabaran-cabaran, terutamanya orang kata dalam nak menempuh ni, cabaran baru, terutamanya siapa yang nak ngadap ni yang namanya anak-anak kita, menantu-menantu kita ni. Ni yang diorang ni, dalam konon-kononnya, dalam survival, ya, alhamdulillah, cuma dalam ruang-ruang untuk adalah untuk niaga ke dan sebagainya, yang diberikan oleh pihak pemerintah ke dan sebagainya, dalam niaga, udah apa ni, di wave kan, orang kata cukai ke dan sebagainya, alhamdulillah, itu ruang-ruang. Tapi cara yang ni yang kita nak kena tanam nilai dekat diorang, kena sedarkan diorang dan sebagainya. Iman sebenarnya yang akan menggerakkan diorang buat cara betul ataupun cara tak. Iman, tuan-tuan, dia bukan benda lain, dia bukannya benda lain. Iman sebenarnya yang nak aturkan dia supaya dia dapat rezeki yang betul, dia dapat dalam keadaan yang halal, walaupun sikit, tapi pasti insya-Allah Allah akan berkat, Allah akan tambah ziyadatul khair. Yang ni nak ditanam supaya dia percaya. Sebab tu namanya iman, dan sifat iman. Apa sifat iman? Yakin, percaya, walaupun sikit, memadai. Cuma masalah dunia hari ni ialah bila sikit dia macam tak percaya, cukup. Itu masalah dia. Sebab dia tak sandarkan yang sedikit tu pada Allah. Dia tak sandar kat situ. Sedangkan kalau atas dasar akidah, atas dasar iman, bila Allah tetapkan sesuatu, bila Allah takdirkan sesuatu, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita belajar, kita tahu, tapi untuk pegang tu, tu dia cerita dia. Tu yang kadang dia berlaga dengan diri kita. Sedangkan imanlah sebenarnya untuk menggerakkan. Tuan-tuan, kalau lah, saya tak terbayang kalau tak payah cerita 40 tahun lah, tuan-tuan. Kalau katakan untuk saya lah, saya selalu duk cerita, kalau katakanlah 20 tahun cukup lah. Satu pegawai, contoh, katakanlah satu pegawai 20 tahun ada ambil lah sumber daripada sudut tu. Kalaulah benar dia ambil, saya yakin dan percaya 20 tahun tu juga ada satu orang anak paling-paling tidak yang besar dengan sumber tu. Paling-paling tidak. Dan kalau katakanlah dah besar budak tu, cerita ni macam ni tiba-tiba timbul, dia nampak anak itu membesar, inilah hasil daripada benda tu. Tak ke jiwa bapa yang kalau betul lah jiwa bapa yang betul-betul jiwa bapa, tak rasa bersalah dengan benda tu. Dia nak ngaku tak agak-agak? Dia tak akan ngaku. Tapi apa perasaan dia? Nak bawa sampai mati. Teman, Allahu Akbar, saya tak terbayang lah. Tak terbayang lah. Kita tak kata kita baik, tapi kita cuba mengusahakan yang terbaik. Kita cuba pastikan sangat-sangat sumber kita. Tuan-tuan, halal, haram, dia bukan cerita makanan terhenti kat situ. Tak. Dia ada cerita sampai syurga dan neraka.
Ingatkan anak-anak, ingatkan menantu, klaim apa pun, dia nak klaim, dia nak tuntut apa ke overtime ke apa ke mileage ke apa ke dan sebagainya, pastikan hak dia dalam ruang-ruang dia. Bukannya orang kata simply buat round up figure ke apa ke dan sebagainya. Tak, jangan kurang sikit tak apa, jangan terlebih ambil hak orang. Jangan buat pasal. Gantian tu hak Tuhan. Retilah Tuhan, janganlah risau. Allah tu maha baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan pada perkara yang baik dia kurang-kurangkan sikit, tak apalah, yang ni aku burn lah dan sebagainya. Bukankah akan ada balasan yang baik, kata Allah. Takkan tak percaya janji Tuhan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji pada janji dia. Benda-benda ni kena tanam, tuan-tuan. Iman sangat-sangat. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan. Okey. Yang keduanya sangat-sangat jelas. Sadiqul masduq Muhammad, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Bila jadi benda ni, tuan-tuan, sangat-sangat hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Mustadrak, riwayat daripada Imam Al-Hakim, ada menyebutkan. Yang ni kena jaga baik-baiklah. Lagi-lagi bila dah berlaku, bila orang kata pecah cerita ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Lau anna rajulan amila amalan fi sakhratin la babalaha wala quwwah la kharaja amaluhu ila nas kainam makana." Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Baik. Tuan-tuan, hadis ni sebenarnya kalau kita renung baik-baik sebenarnya ngeri sebenarnya. Kalau untuk saya lah, ngeri, menakutkan sebenarnya. Baik, hadis ni sahih, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari dalam masalah Al-Mustadrak. Baik. Nabi kata secara mudah, lau anna rajulan, pada ketika seseorang itu melakukan satu-satu perkara. Ada orang, gambaran dia apa? Seseorang, ada satu individu, amila amalan, dia buat satu-satu perkara, dan Nabi tak cakap benda itu baik atau buruk, Nabi umumkan saja, amila amalan. Tapi orang ni buat kerja tu dekat mana? Nabi berikan gambaran, orang ni buat fi sahratin. Sahrah ni, tuan-tuan, gambarannya adalah macam batu gunung. Batu gunung besar, mantap, teguh. Batu gunung besar, mantap. Maksudnya apa? Kalaulah ni batu gunung, contoh gambarannya, ada orang masuk dekat dalam batu tu, dia buat kerja. Masuk dalam batu, dia buat kerja kat dalam tu. Buat kat dalam batu, dalam batu. Maksudnya menyorok lah, tu cakap mudah dia, menyorok kat dalam. Nabi kiaskan lagi pada batu ni, bila dah masuk kat dalam ni, la babalaha wala quwwah. Batu ni dia tak ada pintu, tak ada kuwah, dia tak ada lubang angin. Maksudnya apa? Kalaulah ada orang bersandar dekat tepi batu ni pun, orang tu buat kerja, dia sandar kat tepi batu ni pun tak dengar, tak boleh dengar. Kalau cerita manusia, kau tim, tutup rasuah, tutup, jangan pecah, jangan pecah. Dengan keyakinan bahawa dengan sistem tadi itu tak akan pecah sampai bila-bila, tuan-tuan. Itu keyakinan yang dibuat, gambaran daripada Nabi SAW. Tutup. Mungkin gambaran ada orang nak mati lagi dan sebagainya pun. Tapi Nabi, tengok kata Nabi SAW, la kharaja amalhu ilan nas. Tetap satu hari nanti, benda yang kat dalam ni akan keluar pada manusia. Kainam makana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetap benda yang kat dalam ni akan keluar pada manusia, apa bentuk sekalipun, keadaan macam mana sekalipun. Allah, tuan-tuan, dengar pun untuk saya lah takut, tuan-tuan. Ini cerita dunia tu. Ini bukan cerita kat akhirat, CCTV Tuhan, tak. Ini cerita kat dunia. Maksudnya apa? Cepat, lambat, pecah. Tuan-tuan, tak terfikir, tuan-tuan, kalau kita katakanlah macam yang mereka yang duk terlibat dalam ni 40 tahun, yang selama ni duk aman damai, agaknya duk raih macam-macam dan sebagainya, tuan-tuan, tiba-tiba boom, pecah. Macam mana pecah, bagaimana keadaan dia, punca mana, jangan tanya. Itu hak Tuhan. Tuhan boleh pecah, Tuhan boleh ungkit, boleh congkil, jalan mana yang Tuhan nak. Itu hak Tuhan. Allah Maha berkuasa.
Tapi yang pasti apa dia? Allah boleh keluarkan. Itu pasti. Sebab apa? Sebab asas paling asas. Kalau kita belajar berkaitan dengan yang namanya hak Allah, hak ibad, kata hak manusia dan sebagainya, memang tuan-tuan, bila berkaitan dengan hak manusia, ambil secara zalim, memang Allah akan keluarkan balik, tuan-tuan. Itu pasti. Namakanlah harta anak yatim ke, harta orang ke, harta pusaka ke, apa ke dan sebagainya macam ni, ambil secara kasar, ambil secara zalim, memang Allah akan ungkit balik, keluarkan balik. Allah akan tunjukkan perbuatan kamu tu zalim. Allah akan keluarkan balik. Cara mana? Jangan tanya, itu hak Tuhan. Allah boleh buat, tuan-tuan. 40 tahun punya cerita kat situ. Awal-awal lah hari tu ada cerita, katanya ada daging kangaroo. Saya bila dengar daging kangaroo, Allah tak terfikir aku nak makan daging kangaroo. Mula-mulanya cerita lah kan. Nasib baik bila masuk dalam Dewan Negara, Timbalan Menteri kata tak ada. Okeylah, mudah-mudahan tak ada lah kot, kan? Mudah-mudahan tak ada lah. Sebab kalau tak ada, kalau pergi kerja kahwin, harus aku dah makan. Kalau yang dulu-dulu bila kan, kalau ada lah, silap-silap. Masa awal-awal dulu, sebelum dapat jawapan Timbalan Menteri, duk cerita, ada seorang cakap, Ustaz, dengan umur saya lah Ustaz, dia cakap lah sebelum dapat jawapan menteri kan, kalau dengan umur saya patut cerita 40 tahun, kalau betul lah Ustaz ada kangaroo agaknya, dah 4 ekor saya makan dekat. Saya kata, abang, saya kata kalau abang dah 4 ekor, saya harus 2 ekor lah. Dia kata tu. Kalau ada lah kan, tapi alhamdulillah lah bila keluar kata, bila test pada DNA test pada daging apa sekali tak ada, tak apalah. Yang itulah kawan saya cakap, yang test tu masih yang kat situ, yang 10 tahun belakang, 20 tahun belakang, 30 tahun ada. Itu yang jadi risau tu. Mudah-mudahan tak ada lah, mudah-mudahan tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi bahasa mudahnya kena hati-hatilah sekarang ni. Dalam arti kata lain, nak makan daging ke apa ke dan sebagainya, kena cari sumber yang betul lah lepas ni. Pastikanlah, mudah-mudahan macam tadilah tuan-tuan. Kita peganglah baik-baik kat sini. Hakikat bahasa mudah, tak ada rahsia atas dunia ni. Kafa bil mar'i, kata Nabi SAW. Cukuplah untuk seseorang tu, kata Nabi. Cukuplah untuk seseorang tu bila ada satu perkara tapi 2 orang tahu. 2 orang tahu, kata Nabi SAW. Cukup untuk satu perkara apabila ada 2 orang tahu perkara tersebut, itu bukan lagi namanya rahsia. Itu kan rahsia. Seolah-olah rahsia ni kalau seorang-seorang je tahu. Seorang-seorang. Masalahnya seorang-seorang tak best. Dia mesti ada partner. Baru seronok. Itu masalah dia. Kan? Tapi bila ada partner, dia tak ada jaminan, tutup. Kau simpan tau. Ya, aku simpan, kau jangan risau. Nanti akan datang je. Hari tu kan dia ada cakap, kau jangan cakap dengan dia tau. Dia cakap tu. Lala pecah. Ya, kadang-kadang dah bertahun-tahun tak cerita, tapi Lala kadang-kadang kau itu kau tahu tak? Hari tu ada satu, bila dia pencen lah, retired. Tapi saya tak nak sebut jawatan ni lah. Dia kata, tapi betul Ustaz, dia kata. Sebab tu masa tu kelas hadis, jadi saya ada bawa lah hadis ni. Dia kata, tapi betul Ustaz, bila saya dengar balik hadis ni, bila Ustaz baca, bila kami dah pencen ni, dia kata bila jumpa balik kawan-kawan pencen, bila kami bercerita, kadang-kadang benda-benda lama keluar balik Ustaz. Bila keluar benda-benda lama ni Ustaz, kadang-kadang benda-benda tu aib-aib kami sebenarnya. Kami cerita balik aib kami. Kadang jumpa aib, kadang-kadang reunion jumpa aib kami dulu. Betul gelak, betul ketawa, seolah-olahnya zaman dulu. Kau ingatkan lagi, kau dulu ha. Tapi dalam ha tu sebenarnya apa tu? Tu aib dulu tu. Dia lupa yang tu sebenarnya dia punya aib dulu. Aib kawan-kawan yang mana kata keluar balik. Kadang-kadang kita dah nak lupa dah. Kau ingat lagi kau Dia cakap tu. Tapi sebenarnya tu antara sebenarnya kadang-kadang kita dah nak lupa dah tuan-tuan. Tapi pada ketika itulah sebenarnya gambaran cukup. Benar kata Nabi Shadiqul Masduq. Cukuplah untuk seseorang tadi 2 orang tahu, itu dah bukan rahsia. At any time dia akan keluar. Sama ada, tak kisahlah tuan-tuan, sama ada dalam konteks kita berkeluarga suami isteri ke,
kita dengan kawan-kawan ke, tempat kerja ke, dalam masyarakat ke, jiran ke, dekat masjid ke apa ke dan sebagainya, sama je tuan-tuan. Ceritanya cuma beza tempat je, tapi dia punya aspek sama. Sama je ceritanya. Benar kata Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu dua. Kemudian yang ketiga, untuk kita bawa dalam kita muhasabah dan untuk kita bergerak kepada tahun yang akan datang ni tuan-tuan, apa dia tu? Saya tegaskan juga pada diri saya sangat-sangat, kita kena tambah ilmu tuan-tuan. Tambah ilmu sangat-sangat. Sama ada duniaan dan juga dalam aspek orang kata ilmu akhirat. Kena tambah. Kena tambah. Covid, Allah datangkan satu cerita saja. Tetapi begitu juga dengan orang kata berkaitan dengan ilmu fiqah, berkaitan orang kata dengan amal ibadat kita, yang masih lagi kita orang kata berjarak ni dan sebagainya tuan-tuan, masih lagi kedengaran hari itu yang kita katakan orang kata dengan jarak ni tadi ni, ada sebahagian yang masih lagi orang kata dah kenapa lagi perlu berjarak, kena rapat lagi, semua tu kan berbunyi masih lagi sampai sekarang kan. Sedang hakikatnya tuan-tuan, dengan rendah kita pegang sangat-sangat, kita ada berdasarkan kepada kaedah yang sedia ada dalam Al-Quran sendiri, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu orang yang pakar. Ahlu zikri dalam konteks ni adalah orang yang pegang bidang tu tuan-tuan. Dengan rendah hatilah saya katakan tuan-tuan, dalam konteks ni kita betul saya faham dan kita juga bersetuju bahawa kita belajar fiqah, kita belajar hukum, kita belajar orang kata berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kita nak pelihara sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya. Namun begitu juga, idza daqal amru ittasa', tuan-tuan. Islam ni dia bersifat responsif tuan-tuan. Dia komprehensif satu, dan yang keduanya Islam ni dia bersifat responsif. Responsif ni tuan-tuan, maksudnya ialah bila sesuatu perkara tu dia berlaku, dia ada kaedah-kaedahnya sendiri, yang mana untuk memastikan bahawa kemaslahatan manusia itu terjamin. Sebab maqasidus syariah ni tuan-tuan, dia cuma jaga dua je matlamat dia. Maqasid syariah ni ceritanya jaga dua je. Jaga dua. Apa dia? Jalbul masalih dan juga daf'ul mafasid. Dua je ceritanya. Untuk menjamin kemaslahatan dan satu lagi untuk mengelak kemudaratan. Macam mana dia nak pastikan dua ultimate objektif ni terpelihara? Dia jaga lima yang di bawah ni. Lima yang bawah ni, 5 principles ni, 5 prinsip asas ni, 5 necessity ni jaga. Hifzuddin, hifzun nasal, aql, kemudian begitu juga dengan mal, harta, dan begitu juga dengan kita mengatakan apa, kita punya hifzuddin. Maksudnya ialah dari sudut agama kita, nafs, nyawa kita, akal, kemudian daripada sudut orang kata kekeluargaan kita, dan begitu juga daripada sudut harta. 5 ni dijaga. Tetapi 5 yang dijaga ni tuan-tuan, pada asasnya apa dia? Untuk pastikan bahawa dua cerita je. Sebab asasnya apa? Manusia dia nak senang, dia nak mudah, dan dalam masa yang sama dia tak nak susah. Cuma dia jaga 5 ni. Tapi untuk jaga 5 ni, undang-undang, pendekatan dia boleh berubah. Di sini tentang persoalan ijtihad. Ijtihad ni tuan-tuan, dia boleh berubah. La yunqaddu ijtihad bil ijtihad. Ijtihad, hukum hakam, undang-undang dia boleh berubah. Dan undang-undang ataupun ijtihad dia tidak membatalkan undang-undang yang dah terdahulu. Dia tak boleh membatalkan. Dia hanya boleh pergi seiring berdasarkan kepada suasana pada ketika itu. Jadi kalaulah pada ketika itu menuntut untuk berjarak, maka kita berjarak. Itu pada dasarnya. Masa kami hari itu kita mengatakan, saya sendiri sebagai pendiskusi untuk diskusi fatwa, pejabat mufti minta untuk saya beri pada pemegang-pemegang tauliah negeri Melaka dan sebagainya. Memang macam tu juga. Kita bagi tahu. Kita tegaskan sangat-sangat bahawa buat masa ni dengan apa yang sedia ada. Betul tuan-tuan. Yalah mungkin ada sebahagian ada juga cakap habis dekat shopping lah apa semua sekali dan sebagainya, habis kat masjid. Tuan-tuan, material ni dia tak sama tuan-tuan. Kita pakai emas dan sebagainya. Tuan-tuan rasa tuan-tuan bayang macam ni. Saya tanya salah seorang dekat rumah saya tu, dekat surau kami lah, dekat muda dia. Ada seorang yang mengatakan daripada
jabatan bomba lah, cakap mudah lah, cakap terang-terang lah. Daripada jabatan bomba. Dialah yang kata duk buat, kata apa istilah ni? Dia duduk sembuh-sembuh ni apa nama? Sanitasi kan? Okey, Bat. Dia yang buat kan. Saya tanya dengan dia, bila orang duk bising-bising apa, kita ada baca-baca lah, tapi saya nak dengar daripada mulut dia sendiri sebenarnya. Baik, saya kata dengan dia, tuan, bomba. Saya tanya dengan dia, tuan, saya nak tanya satu benda je. Saya cakap one by one dengan dia. Saya kata, tuan, saya nak terpasti, saya nak dengar daripada mulut tuan sendiri sebelum saya boleh masuk kat masjid, sebelum masuk cerita kat surau, saya nak dengar mulut tuan ni. Sebab kita kena jumpa ahli zikri, tuan-tuan. Memang kita tak ada masalah lah, insya-Allah, mudah-mudahan ini dengan izin Tuhan. Cuma sekarang masalahnya ialah ada benda dia bukan dalam bidang saya. Contoh, saya tanya dengan dia, ada beza tak antara ceritanya material dekat shopping satu dengan kapet dalam masjid ataupun dekat surau? Ustaz, jauh beza Ustaz. Dia kata, jauh beza. Kita satu, kalau secara mudah dia kata, paling mudah kita kata, kita sujud Ustaz. Kalau katakan dengan kuman apa sekali ni kat kapet ni dia perangkap Ustaz. Dia perangkap. Walaupun kita dah letak kita letak chemical ke apa dan sebagainya, untuk dia mati tu dia tak sama. Sebab kita ni lagi-lagi ada aircon ni apa sekali ni, dia lagi lambat. Lama terperangkap ni apa nak cakap kapet ni, dia punya bulu-bulu dia kan apa sekali dan sebagainya kan. Dia lebih memerangkap. Sebab tu kita perlukan tu. Ada pun yang namanya orang kata dekat shopping dan sebagainya, dia agak terbuka, dia agak luas. Dan dalam banyak keadaannya tuan-tuan rasa antara aircon kita katakan kat shopping dengan kat sini, antara bahasa mudahnya agak ada tak kita katakan chemical yang kita sifatkan boleh membunuh dan sebagainya. Masjid surau tak ada biasanya. Biasa angin je masuk. Kat dalam tu biasanya ada perbezaan tuan-tuan. Kita duk turun sujud dan masuk mulut, masuk hidung, apa semua sekali. Dia kata kalau dekat shopping ada beza. Jauh beza Ustaz. Dia sendiri pun cakap. Dia kata kalau saya sendiri nak cakap kadang takut kadang Ustaz ada marah. Tapi Ustaz dah tanya, saya jawab boleh dekat itu. Tapi bahasa mudah memang beza. Ada perbezaan. Jadi, kita melihat daripada sudut tu, satu sudut lah. Tuan, memang kita ada, bukan persoalannya kita saja-saja. Tuan-tuan, saya rasa pun tak banyak sedikit. Ada sebahagian di tengah-tengah PKP itu, ada sebahagian kata berkaitan dengan hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Berkaitan bila pakai tadi itu, kita katakan kalau katakan tutup, kita katakan, tapi kalau dalam hadis tu sebenarnya bukan pasal tutup mulut, tapi kita katakan masuk sesuatu, contoh macam serban, ada penutup kena sebagainya dalam mulut. Dalam mulut, memanglah tuan-tuan kalau dalam mulut, jawabnya dari segi sebutan makhraj dan sebagainya tadi itu boleh mengganggu, jawabnya memang ada masalah. Tapi kalau sekadar keadaan secara kelazimannya, dia tidaklah mengganggu, tak adalah timbul persoalan. Cerita COVID ni, dia bukan cerita kat sini je tuan-tuan, ceritanya satu dunia. Jadi cakap mudahnya ialah, untuk tegas diri saya yang bercakap dengan rendah hati pada tuan-tuan, kita sama-sama tambah pengetahuan, baik daripada sudut konteks kata fiqahnya, daripada sudut keduniaannya dan sebagainya. Ni belum cerita vaksin lagi tau. Dan cerita vaksin ni tak ada, kalau sampai kalau dah sampai pada ketikanya memang kita untuk menerimanya, pakai je lah, tak ada masalah apa-apa, insya-Allah. Sebab Islam dia bersifat responsif. Idza daqal amru ittasa. Tak ada masalah apa-apa. Dengan kadar yang sedia ada, mudah-mudahan. Sebab tu tuan-tuan, satu sudut. Saya minta sangat pada tuan-tuan. Saya tegaskan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan. Apa dia? Pertamanya dua benda ni tuan-tuan. Pertamanya, dalam bidang halal, satu. Dalam bidang farmaceutical, minta sangat. Kita mungkin dah terlepas. Tapi tolong sangat-sangat beri inspirasi kepada anak-anak, cucu-cucu, tolong masuk dalam dua bidang ni, pharmaceutical, perubatan, dan begitu juga yang namanya apa? Ni, yang namanya halal industri. Tolonglah. Kita bising, kita marah, orang pusing, logo, tukar logo, apa sekali, manipulate sana dan
orang campur-campur dalam daging dan sebagainya, kita marah. Kita marah pada ketika yang kita katakan dalam dari segi ubat-ubat dan sebagainya, kita marah. Tapi masalahnya kat mana penguasaan kita? Sedangkan selama ni kita memang bangga namanya Ibn Sina, mungkin Al-Kindi. Mana kita sekarang? Kita kena, saya pun dah terlepas, tapi saya dah sumbatkan anak saya seorang dalam halal. Okeylah, tak apalah, saya cuba balik kata untuk sambungkan, okey, orang katakan daripada sudut legasi Islam tu. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama galakkan anak-anak tuan-tuan untuk sambut benda tu. Dia tak boleh, jangan cari kekayaan. Kekayaan ni dia akan datang lepas daripada ilmu. Kita pegang, kita belajar. Bila Sayyidina Ali ditanya berkaitan apa beza antara harta dengan ilmu, Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia kata ilmu akan jaga kamu, tapi harta kita kena jaga dia. Dunia hari ini betul tuan-tuan, kita perlukan kepada harta, tapi harta bukan segala-galanya tuan-tuan. Budak-budak sekarang ni saya khawatir sangat-sangat. Saya duduk dengan budak-budak tuan-tuan. Saya orang akademik, dia duduk dekat U. Kita perhati walaupun sekarang ni online dan sebagainya, tapi fikrah, cara fikir nampak. Walaupun secara online, tapi kadang bila dia orang bercakap, cara fikrah tu fikrah duit, fikrah harta, fikrah study nampak slow. Saya rasa kalau tanyalah budak-budak dekat luar pun, ceritanya sekarang ceritanya duit. Tak salah satu sudut, tapi priority tetap ilmu. Sekarang ni keinginan untuk cari ilmu tu jauh ke bawah. Dia lebih pada harta. Tak mulia manusia dengan harta tuan-tuan. Tak mulia. Mulia tu hanya dengan ilmu. Bila datangnya nanti tu ada ilmu, barulah harta tu akan datang dan dia boleh manfaatkan. Tapi dengan harta semata-mata tak ada, dia tak akan mulia di situ. Kalau nak harta semata-mata tuan, Qarun dah mulia dah. Tak ada. Kita kena ingat sangat-sangat. Waktu kena tanam sungguh-sungguh pada dia atas dasar iman, ilmu untuk dibawa sungguh-sungguh. Tolong tuan-tuan, kita sama-sama bawa balik, galakkan balik anak kita supaya masuk balik dalam halal ni sungguh-sungguh. Satu, kemudian yang keduanya pharmaceutical. Sungguh-sungguh, sangat-sangat amal Quran tu, intipati Quran tu untuk diamalkan. Untuk dibawa sangat-sangat, intipati tu dibawa. Itu tuntutan dia. Tujuan Quran diturunkan adalah untuk diamalkan, untuk dibawa dalam bentuk-bentuk yang mungkin ada. Walaupun bentuknya moden, tak apa, tak ada masalah. Yang penting intipati itu dibawa, ditunjukkan semula. Kita akan tetap macam tuan-tuan. Tuan-tuan rasa nak betulkan ni boleh cerita tahun depan ke? Silap-silap it will take another 10 to 20 years. Sebab budak ni baru nak masuk dalam industri, nak gaduh sana gaduh sini, ada competition sana, baru nak pegang pos, nak pegang posisi. Bukannya satu benda mudah, tapi it has to be started right now. Dia kena start daripada sekarang. Dia tak boleh cakap aja tuan-tuan, tak boleh. Sama-sama dokong atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Islam. Kita suka tak suka kita kena buat. Sangkutkanlah salah seorang daripada anak kita tadi tuan-tuan, walaupun bunyi tuan-tuan, dia dah sekarang bukan cerita fardu kifayah tau. Yang nak makan kita tau. Yang nak makan kita 60% lebih namanya orang Islam, tapi yang kuasai orang tu bukannya kita. Betul ke tu? Rezeki orang kata nisbah. Tak betul. Tapi kita bising. Tak betul tuan-tuan. Kita kena beat balik sistem tu. Kita kena beat balik. Sungguh, cakap terang, ni bukan main-mainnya cerita. Tak ada. Jangan gaduh benda-benda kecil. Benda besar ni kita kena masuk balik. Kita kena tukar balik. Tapi gerak atas dasar iman, gerak atas dasar ilmu balik. Kalau gerak atas dasar iman, percayalah, insya-Allah tuan-tuan, Allah akan bantu. Atas dasar ilmu, insya-Allah kita akan boleh nampak ada jalan-jalan ni yang betul. Kita boleh tahu. Percayalah, kita ada Allah. Pegang Allah dulu. Pegang Allah dulu. Tansurullah yansurkum. Pegang Allah dulu. Kamu bantu Allah. Apa maksud bantu Allah? Pegang agama Tuhan tu. Allah akan bantu. Tuhan,
Macam mana? Macam mana Allah nak bantu? Allah akan jamin. Sebab itu kita katakan memang sebagai satu syarat untuk Allah bantu aku dulu. Bukan Allah lemah, tidak. Tapi Allah nak tengok kesetiaan tu. Walak tu aku nak tengok dulu. Allah nak tengok usaha kita. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah untuk kita bergerak, orang kata daripada orang kata bergerak dalam tahun ni, mudah-mudahanlah. Jangan semata-mata tak salah. Kesimpulan, tak salah untuk berubah azam pada ritual, bab ibadat dan sebagainya, nak tambah ke solat sunat ke apa dan sebagainya, silakan. Nak tambah Quran, silakan. Tetapi bukan semata-mata, tetapi dia kena lebih sedikit, lebih atas dasar yang kita sifatkan kemasyarakatan, untuk kita betulkan balik sistem-sistem yang sedia ada, walaupun ia bermula daripada skala kecil. Skala kecil ini apa? Bermula daripada keluarga kita, bermula daripada anak beranak kita, walaupun dia bermula daripada organisasi, walaupun dia bermula daripada masjid. Mulakan terlebih dahulu, walaupun skala kecil, kena start balik. Tapi tak ada buat apa-apa. Kita kena buat. Gitu saja. Kalau tak, nanti dengan selama-lamanya hukum akan tinggal hukum, dia tak ke mana-mana. Yang ni kita tak nak. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat untuk kita fikir sama-sama, muhasabah yang lepas-lepas, hubungan antara kekeluargaan satu, hubungan adik-beradik dia begitu juga, hubungan jiran, masyarakat dan juga negara, tuan-tuan. Kita dah tak ada masa yang banyak sangat dah sekarang ni. Yang pasti minta kepada Allah permudahkan, beri kita kekuatan, dan atas dasar akidah, iman, kita kena pastikan kita kena ada rasa muraqabatullah untuk kita berubah. Ini sebenarnya. Dan ingat baik-baik bahawa to move forward atas apa yang kita nak buat, di situ tidak ada rahsia pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia tidak ada rahsia langsung, tuan-tuan. Dia cuma cepat atau lambat. Kalau katakanlah takdirnya, kalaulah takdirnya ada sesuatu yang mungkin dalam hulunya, mungkin ada sesuatu yang pernah kita lakukan, mungkin tuan-tuan taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang boleh mengingatkan, yang boleh menyongkil, yang boleh menimbulkan semula, dan begitu juga yang boleh melupakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, provided dengan syarat taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau katakanlah ada. Tapi tolong sampaikan pada anak-anak, tolong sampaikan pada menantu, pada cucu kita, tanam nilai iman dan akidah sampai boleh rasa muraqabatullah. Ini adalah asas untuk kita berjaya dan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang baik pasti pada Allah Subhanahu wa taala, kurang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaijid dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.